TV KPM. Hai, Assalamualaikum. Anda masih lagi bersama dengan saya, Afiq Syazwan dalam Road to Success SPM 2020. Baiklah, tadi kita dah belajar bersama dengan Cikgu Nurul Izzati untuk subjek pengajian keusahawanan. Dan kali ini, kita akan belajar pula untuk subjek pengajian kejuruteraan awam. Siapakah gurunya? Saya akan bagi tahu anda nanti. Tapi macam biasa, Afiq nak pesan kepada anda semua, jangan lupa untuk jaga kesihatan. Ikut SOP kerana kita masih lagi belum menang. Caranya mudah saja, gunakan pelitup muka, hand sanitizer jangan lupa, jaga kebersihan, cuci tangan selalu dan apa yang paling penting, jaga jarak sosial anda bersama dengan individu yang lain sekurang-kurangnya 1 meter. Baiklah, tanpa membuang masa, subjek kali ini iaitu subjek pengajian kejuruteraan awam. Dan kita nak tahu siapakah cikgu yang akan mengajar, akan sama-sama melakukan latih tubi bersama dengan kita, terangkan teknik ataupun panduan untuk subjek ini. Jom kita saksikan profil cikgu melalui VT yang telah disediakan ini. Jom. Itu dia. Jadi kepada pelajar-pelajar yang ingin menjadi engineer, ingin menjadi seorang jurutera, inilah dia subjek penting. Dan saya dah bersama dengan Cikgu Syukri. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam Cikgu. Okey Cikgu, Cikgu dah banyak dah pengalaman mengajar subjek ini. Bagi Cikgu sebenarnya senang ke ataupun sukar untuk skor subjek ini? Oh, subjek ni sebenarnya memang senang. Bagi cikgu senanglah. Bagi cikgu senanglah. Tapi bagi pelajar pun senang. Jika mereka menguasai ilmu itulah. Baik. Sebab kita ada dalam ni ada pelajaran yang membentuk recall ataupun thinking. Kita kena ambil kedua-dua lah. Baca buku, tanya cikgu, insya-Allah boleh buat. Okey, maksudnya kena ada thinking skill lah. Itulah dia. Skill, baik. Yeah. Itu pandangan cikgu. Sekarang ni kita nak tahu juga pandangan calon di luar sana cikgu. Sebab ada juga mungkin yang memberi pendapat mereka mengenai subjek ini. Kalau nak tahu, jom kita sama-sama saksikan pandangan calon-calon SPM mengenai subjek pengajian kejuruteraan awam. Didik TV KPM. Saya lah calon SPM bagi tahun 2020. Saya juga mencuburi bidang pengajian kejuruteraan awam. Topik bagi pengajian kejuruteraan awam yang saya amat minati ialah sistem pengangkutan. Bahagian yang paling susah dalam pengajian kejuruteraan awam ialah kiraan struktur. Namun begitu saya akan berusaha dengan lebih bersungguh-sungguh selepas ini. Bagi saya, subjek kejuruteraan awam ni merupakan subjek yang agak mencabar bagi saya sepanjang saya sekolah di Sekolah Menengah Teknik. Sebab subjek ni tak semua orang ambil subjek kejuruteraan awam. Tetapi kalau kita dapat cikgu yang betul-betul ajar kita dan kita boleh faham satu topik tu dengan mendalam, insya-Allah kita boleh jawab semua soalan dengan lancar. Bagi saya, kejuruteraan awam ni bukanlah satu subjek yang susah dan saya subjek ni boleh diambil dan boleh dipelajari oleh semua orang. Sebab bagi saya, kalau kita faham teori dia, kita faham macam mana nak buat dia, sebenarnya kita boleh buat. Dia senang je sebenarnya bila kita dah belajar. Cuma sometimes benda tu akan jadi susah bila kita tak faham dia punya teori, macam mana jalan kira dia. So benda tu jadi susah. Sebenarnya benda tu kita boleh mengatasinya dengan banyak buat latihan, tanya cikgu kalau kita tak faham. So itu je lah. All the best. Didik TV KPM. Ya, itulah dia pandangan calon SPM mengenai subjek ini. Baiklah, cikgu dah bersedia tak untuk mulakan sesi dah sedia pembelajaran? sangat. Okey. Tapi kita nak tanya juga student yang di rumah dah sedia ke belum, dan juga student yang di studio. Ada juga pelajar yang akan bersama dengan kita. Assalamualaikum semua. Sehat? Hai. Waalaikumsalam. Salam sejahtera. Okey, so dah ready ya? Kita nak mulakan sesi latih tubi kita pada hari ini? Boleh?
Dah. Okey, kalau dah kurang sedia, lebih dah. tanpa buang masa, saya serahkan kepada Cikgu Syukri. Ya. Dulu Silakan. saya kenalkan dia orang ni dulu. Boleh juga Cikgu, Okey. tak ada masalah. Jadi kita dapat 5 orang ya. Ha-ha. Okey, yang pertama sekali yang di atas sebelah kiri sana tu. Okey, saya kenalkan Chiang Zihong. Saya panggil Chiang. Satu-satunya pelajar sekolah Cina ataupun berbangsa Cina lah di sekolah Ya. saya. Oh, hello, Chiang. Kita jarang dapat pelajar Cina. Tapi kali ni kita ada seorang. Baik. Yang kedua kita ada Anne. Okey, Sentini Anne ya. Salah seorang juga daripada pelajar India ni. yang ada kat sekolah Sentini saya. Anne. Secara kebetulan kedua-dua mereka di kelas saya. Oh, kedua-dua ni daripada kelas Cikgu. Kira mereka berdua mewakili bangsa India dan Cina kat sekolah saya terus. Wah, okey. Sangat menarik. Baik, Seterusnya seterusnya. saya ada pelajar yang seterusnya ada Ehsan Sayuti. Ehsan. Okay. Sangat aktif pelajar ni. Ya. Okay, Ehsan. Ehsan okey ke? Ehsan okey? Okey, yo. Okey, alhamdulillah. Alhamdulillah okey. Okey, seterusnya Fatihah. Okey, Fatihah ni pelajar yang terbaik lah. Terus daripada pelajar, panggil nama program Anak Emas ya. Oh, Anak Emas ni kira hebat lah kan. Dia kan dekat asrama ni. Ni semua dekat asrama ni? Tak, semua dekat luar. Oh, semua dekat Cuma luar. Fatihah seorang je kat asrama. Oh, Fatihah seorang je. Anak dekat emas asrama. kan? Ya, faham. Okey, Fatihah okey ke Fatihah? Fatihah okey? Fatihah tak dengar ke? Sebab Fatihah mute tu. Dengar? Fatihah mute. Cuba bersuara sikit. Fatihah dengar suruh cikgu tu. Oh, Fatihah tak dengar. Dia angguk je. Dia angguk je. Ha. Dia dengar tapi dia tak boleh cakap. Tak apa, kita continue pula. Okey, kita dengan Nur Aisyah. Nur Aisyah okey. Assalamualaikum. Aisyah. Okey, Aisyah ni satu orang pelajar yang aktif. Baru ni kita ada PDPR kan. Dia lah orang pertama yang jawab. Oh, ya. Dia juga masuk ke dalam line. Dia yang bagi respon, Dia bagi respon antara lebih. terawal. Tak adalah cikgu tunggu-tunggu lama-lama. Betul juga tu. Itu yang bestnya. Aisyah ni saya suka dia. Baik. Okey. Jadi kita dah kenal dengan kelima-lima student yang ada di dalam studio. Jadi saya harap student yang ada di rumah pun dah bersedia untuk mencatat apa saja panduan dan juga teknik yang akan disampaikan oleh Cikgu Syukri mengenai subjek pada kali ini. Silakan Cikgu. Okey, saya teruskan yang apik ya. Baik. Okey. Jadi pertama saya nak kenalkan saya dululah walaupun ada orang teringat boleh, dan tak terlupa. masalah, cikgu. Road to Success 2020, pengajian kejuruteraan awam. Jadi ini adalah saya bersama dengan saya lah Cikgu Muhammad Syukri bin Muhammad Sharif. Saya daripada Sekolah Menengah Teknik Tengku Abdul Rahman Putra Pulau Pinang ya. Ini gambar saya lah. Baik. Banyak kali dah ambil gambar ni. Oh, ya. Ini gambar yang nampak masih yang paling muda lah gambar ni. Ini gambar paling muda? Paling muda lah. Tak, tapi sebenarnya ini yang muda. Yang depan mata ni. Muda pada masa ni lah. Okey ya. Baik, Cikgu. Okey, pertama kita tengok format lah senang. Okey. Format SPM ni kita untuk pengajian kejuruteraan awam ni kita ada tiga kertas lah ya. Tapi ramai orang tak tahu. Ramai orang ingat 2 kertas je. Ya. 3. Saya pun ingat 2 kertas je, Cikgu. 3. Tapi yang ketiga ni adalah kerja kursus ya. Dan dia tak memberi markah-markah tambahan lah. Kepada kertas ataupun markah SPM. Yang kita ambil kira hanya 2 paper lah, 1 dengan 2. Jadi yang 3 ni hanya dapat macam satu sijil lah daripada lembaga peperiksaan untuk kita mengiktiraf pelajar. Okey. Okey, hari ini kita nak bincangkan tentang paper 1 dan paper 2 sajalah. Boleh? Boleh, Cikgu. Okey, kita teruskan ya dengan paper Masalah? dengan paper 1. Okey, ataupun kertas 1 ya. Jadi kaedah penilaian kertas 1 ni kita ikut topik dia. Okey, kita berasaskan kepada peperiksaan ya. Okey. Jadi masa dia ada 1.5 jam. Jumlah markah kita beri ada 100 ya. Wajaran 40. Bilangan soalan 30 dan jawab semua soalan. Baik. Serta jenis item kita ada respon terhad. Maksud 40 ni maksud dia pemberatan dia kuranglah sikit banding dengan kertas 2. Maksud dia kita kena ada 30 soalan jawab semua. Respon terhad ni bermaksud kita ada item-item jenis item lah. Yang pertama item dia panggil short answer ataupun jawapan pendek, padanan mudah. Baik. Dan juga benar palsu. Benar palsu. Jadi sebenarnya kertas 1 ni dia terdiri daripada objektif sahaja ke ataupun Nanti saya cakap tadi 3 item tu. 3 item tu lah yang 3 membezakan. bentuk item. Jawapan pendek, padanan mudah, Padanan dan juga mudah benar dan juga palsu. benar atau palsu. Padanan mudah ni macam A, B tentukanlah. Tapi bukan objektif ya. Ya, Nanti itu kita bukan boleh tengok bentuk objektif. soalan. Jadi maksudnya dia masih lagi jawapan yang perlu kita berfikir Kita jugalah. perlu berfikir. Itu nama dia respon terhad. Baik, faham. Boleh teruskan ya? Boleh. Okey, Boleh, tak kita masalah, teruskan. Cikgu. Teruskan. Okey, kita ada format soalan ya. Okey. Kita satu PKA ni ikut tajuk. Dia ikut tajuk cikgu. Okey, jadi kita ikut tajuk. Yang pertama sekali kita ada
tajuk Introduction to Civil Engineering, iaitu pengenalan kejuruteraan awam, satu soalan je. Dia ada bilangan, ni contoh soalan lah ya. Satu-satu, maksud dia tak berapa banyak soalan dia. Okey, tajuk ketiga kita ada kejuruteraan pembinaan, kita ada bahan binaan, kita ada structure ataupun struktur, kita ada ukur kejuruteraan, geoteknik, kita ada sistem pengangkutan dan kejuruteraan jalan, sumber dan bekalan air, kita ada sistem pembersihan, serta yang terakhir adalah atur cara kontrak dan taksiran. Afiq pertama kali dengar tajuk ni ke? Saya pertama kali, cikgu. Tapi sebenarnya waktu saya tingkatan 3, saya dah macam nak beralih ke sekolah teknik. Tapi tak ada rezeki, cikgu. Itu namanya tak ada jodoh. Tak ada jodoh lah tu. Tak apa, kita teruskan ya. Boleh, cikgu. Jadi biasanya soalan ni, dia 2-3 ni dia tak tetap lah. Dia berubah-ubah. Cuma cikgu nak tunjuk bahawa soalan-soalan yang tajuk pertama ni agak kurang lah. Dia punya minat dia. Yang belakang-belakang ni dia akan sentiasa berubah. 3 atau 4 markah tu. Jadi maksud dia penumpuan terhadap tajuk yang di belakang ni lah. Baik. Ya. Okey, 13.30 dan kita seterusnya kita tengok contoh soalan. Sebab kita kan ada pelajar-pelajar, saya nak dia lepas study kita tak study kat rumah. Mari kita test. Ataupun dia pun tidur. Baik. Okey, yang pertama, soalan pertama. Nyatakan 3 punca utama kemenangan di tempat bina. Nak tanya siapa ni? Kita nak Afiq. tanya Afiq, tolong tanyakan N. Kita N cuba ya? tanya N. N. Jawab. Agak jawapan dia N apa? N dah terlupa ke? N tak ingat ke? Okey, N dengar tak? Suara tak ada lah. Suara tu N tak ada. Oh, N mute. N mute ni. Okey, N off mute. Okey. Pembinaan rapat yang tidak teratur. Okey, lagi. Bagus, betul. Kelalaian pekerja. Okey, betul. Dia 3. Baru bagi 2. Lagi satu. Lagi satu je. Terlupa dah. Okey, cikgu bantu. Tenang Okey. je. Kan? Okey. Okey, terima kasih N. Okey, kita ada yang pertama betul kelalaian pekerja kita ada. Kalau dapat bina tidak teratur pun kita ada. Dan yang ketiga, akhir ni kenapa dia lupa? Sebab selalu confused. Tidak memakai kelengkapan keselamatan. Kita sikit masalah ni sebab dalam buku-buku kita yang lama tu, dia tulis penyalahgunaan alatan. Tapi dalam buku baru kita tukar sebagai tidak memakai kelengkapan keselamatan. Nanti yang dia confused. Kadang-kadang dia orang teringat, kadang dia orang terlupa. Ya, betul. Tapi harap tak lupa pada hari exam lah. Boleh. Kalau macam ni saya boleh ingat. Tapi ni. yang paling penting ni, jawapan yang tak diterima tu. Jawapan yang tidak diterima. Ada pelajar yang masuk exam, dia jawab. Dia kata dia jawab. Rupanya dia jawab apa yang dia baca tapi tak lengkap. Sayang juga kat situ, cikgu. Jadi kita tengok jawapan tak terima tu apa? Dia. Kelalaian. Dia jawab kelalaian, dia rasa dia jawab, Afiq. Tapi masalah dia, kelalaian jalan raya ke apa? Maksudnya jawapan yang tidak lengkap. Tak lengkap. Dia memang macam tu sampai pelajar kita rupanya selalu dia terlupa. Dia Jangan tak lengkap. cuai. Jangan cuai. Keadaan tapak bina. Dan kita masalah kita kata kunci dia adalah tidak Okey, reverse. Reverse balik Reverse balik. Macam dia tekan dari sini Keadaan betul tadi, dah keluar dah tadi. Dah keluar dah. Itu dia. Saya nak garis untuk ni. Oh, nak garis. Tak apalah cikgu, tak Tak keluar apalah dah tu. Okey. Sekarang ni kalau tempat bina tidak teratur, tapi dia tidak ada kata-kata kata kunci dia. Yang penting ni, tempat bina dia tak bagi markah sebab tak ada benda yang tidak teratur ni. Ya. Tidak memakai kasut keselamatan. Dia tak bagi jawapan tidak memakai kelengkapan keselamatan. Dia bagi jawapan kalau macam ni, kita ada tidak memakai baju keselamatan, tidak memakai tali pinggang keselamatan. Faham. Jadi terlalu banyak. Maksudnya jawapan dia tak lengkap. Jadi dia rasa dia jawab tapi saya tak dapat markah. Oh, boleh tak dapat markah langsung? Boleh tak dapat markah. Sebab kita rasa macam tak mampulah. Sebab ni jawapan terhad kan. Mesti kena tepat. Okey ya, boleh saya teruskan? Boleh? Okey ya. Boleh cikgu. Okey N. Okey, N okey? N okey ke? N okey. Okey. Contoh yang kedua, nyatakan 4 lokasi pemasangan lurang. Lurang ni adalah manhole lah. Manhole pada sistem paip salib. Ataupun kita panggil sebagai drainage pipe. Oh, okey. Okey, ingat ke? Ingat? Tak ingat. Oh, Chan dah gelek-gelek kepala dah tu. Ni siapa nak jawab ni, Afiq? Okey, nyatakan 4 lokasi pemasangan lurang pada sistem paip salir. Ya. Okey, semua pandang. Okey. Semua suspend. Semua dia tak nak pandang panggil. kamera ni, kenapa cikgu? Dia orang takut kan. Tengok kamera, takut. Kita dia cuba orang. ihsan lah cikgu. Kita cuba ihsan. Ihsan okey ni. Anak emas Ihsan kita okey. simpan lah. Anak emas kita simpan. Okey, ihsan. Apa jawapan Ya. ni? 4 lokasi pemasangan lurang pada sistem paip salir. Dia tengah buka buku tu macam tu. 4 lokasinya. Antaranya ialah pada kebuk pemeriksaan. Pada kebuk pemeriksaan.
Kebun pemeriksaan tu bukan dia, kebun pemeriksaan tu adalah lain. Itu inspection chamber. Kita tengah cakap pasal manhole. Kita tanya tentang 4 lokasi. Ehsan? Ya. Ehsan masih Ehsan ke? Okey. Tak apa, kita Kita bantu, kita bagi jawapan. kita bantu bagi jawapan. Jawapan diterima. Baik, jawapan diterima apa dia? Yang pertama adalah perubahan arah paip salin. Dekat mana ada perubahan arah paip salin tu, kita kena letak dia punya lurang ataupun manhole. Afiq tahu manhole tu apa? Tak tahu cikgu. Dekat jalan yang kita duk buka dan nampak yang Oh, bau-bau arah harum tu. faham. Yang tutup besi. Oh, itulah dia Jadi manhole. tempat tu kita letaklah tempat dia. Baik. Kalau tak letak tu tak tahu lah tempat mana nak letak, nak kita nak buat kerja-kerja apa menyemak, memastikan ada tidak ada tersumbat dan sebagainya. Kita tengok dekat manhole. Okey, yang kedua persimpangan paip salin. Dekat simpang lah ya. Baik, kat Okey, simpang. yang ketiga kita tengok dekat perubahan cerun dan yang terakhir kita tengok dekat perubahan saiz paip salin. Perubahan saiz. Baik. Tapi jawapan pelajar bagi macam ni. Afiq tengok. Yang tak Jawab. diterima adalah arah paip. Arah paip. Masalah sekarang ni perubahan ni adalah merupakan dia punya orang panggil keyword lah ataupun kata kunci. Perubahan tu mesti ada, persimpangan tu mesti ada, perubahan cerun tu mesti ada, perubahan saiz mesti ada. Perkataan semua ni mesti ada, tapi dia bagi jawapan-jawapan yang tidak ada kata kunci. Jadi dia tak dapat markah lah. Simpang, cerun. Ini pun sama. Dia macam bagi jawapan tak lengkap. Jadi kita kena tambahkan Kata untuk kunci. lengkap kata kunci dia. Paip salin, perubahan Perubahan saiz arah paip kena ada, salin. persimpangan kena ada, perubahan cerun kena ada. Tak sama tu jawapan dia. Baik. Okay. Afiq bayangkan kalau orang tanya Afiq, mana nak letak lokasi? Cerun. Saiz paip apa tu? Ya. Maksudnya apa yang kita ingat tak semestinya itu Ya, saja. jawab Kita dengan perlu jelas. tambah sedikitlah biar nampak jawapan tu jelas. Ya, ya. Baik. Ni pun tak terima juga. Perubahan arah paip air. Ha. Paip air rumah saya kot cikgu. Itulah. Soalan kita tentang manhole. Ya. Dia jawab depan betul dah. Belakang dia tambah tak betul. Oh. Ni menambah-nambah ni. Dia bukan dia pandai tapi Dia pandai. memandai-mandai. Betul, betul. Afiq. Harap tak berlaku lah. Okey. Dalam kita punya calon-calon peperiksaan ya. Okey, kita teruskan dengan seterusnya kita ada soalan sikit kiraan lah ya. Ataupun ni kita nak terus dihitungkan. Ni soalan ni kita ada soalan kiraan. Okey, kita soalan momen kita panggil. Okey. Jadi ini sebatang rasuk lah. Rasuk ni macam dia panggil beam. Dan kita ada beban. Maksudnya di sini kita ada beban titik. 2 beban titik. Ada P kilonewton dengan 80 kilonewton. Dan kita ada daya tindak balas. 50. Maksud dia yang belah berat ni dia terima lebih lah beban dia. Dia nak melawan. Kiri kanan. Jadi kita nak tanya berapakah nilai P tu? Berapakah nilai P? Maksud Ada dia- formula ya cikgu? Ada. Ada orang berdiri situ. Oh. Maksudnya dia berlaku dia bagi nama prinsip keseimbangan. Prinsip keseimbangan. Berapa yang kita bagi pada beban ataupun rasuk kita, dia kena lawan banyak tu juga. Betul. So, dia menjadi diam. Betul. Saya faham. Kalau kita tekan lebih, tapi dia lawan kurang, dia tenggelam pelan-pelan. Ya, itulah Okey, dia. ada siapa nak jawab? Okey, ada tak yang nak jawab? Fatihah main apa tu Fatihah? Fatihah dah main dengan pen dah. Fatihah boleh jawab? Soalan untuk bahagian A, hitung daya P. Nampak tak soalan? Fatihah tak nampak. Tak nampak soalan? Sebab soalan kecil Nampak, sangat. saya nampak. Oh, nampak. Okay. Berapa kita ya? Ni Fatihah? Oh, anak emas punya jawapan. Anak emas. Jumlah beban belah atas sama dengan jumlah beban bawah. Jadi kita cocok-congak, bawah ada 120 tu. Kan? Jadi kat atas ada 80, P tinggal berapa? 40. 40. Bagus, betul. Cuma cara jawabnya macam inilah. Kita ada buktilah. Kita gunakan jumlah daya ke atas sama dengan jumlah daya ke bawah. Oh. Jadi kat atas tu kita ada 50 campur dengan 70 sama dengan P campur 80. Baik, jadi Tadi kita dapat 40 jawapan kita. Tapi dia ada keadaan sukar. maksudnya dia nak sama saja. Dia sama sebab dia jadi diam. Okey, faham. Saya faham. Tidak dia bergerak. Oh, ada juga jalan kira mudah. Ada bukan ada kira jalan kira yang susah sikit. Oh, ada yang susah sikit. Menggunakan momen. Ini yang termudah lah. Ini yang termudah. Dia gunakan momen, maksudnya momen ikut jam, sama dengan momen lawan jam, panjang sikit lah kiraan dia. Oh, jadi dalam soalan cikgu, jalan kira yang mana yang... Ini yang paling senang. Ini yang paling Saya bagi contoh, maksud dia dalam kiraan kita, kadang kita dengan kalut. Kita relate, kita orang Penang kan. Cakap step Penang, jangan kalut, tengok dulu. Kalau soalan dia, dah ada daya kat bawah. Tak payah pakai momen. Okey. Pakai terus apa keseimbangan daya. Cepat dapat jawapan. Faham? Okey. Saya pun belajar pun saya macam, senang faham. Tapi betul faham kan? Terus faham. Okey. Sama juga dengan ini. Ini dia tu kita melakar. Ini dia gambar rajah shear force diagram ataupun gambar rajah Ricci ni. Jadi kita nak melakar dia, maksud dia kita naik 50,
Mari kita bagi force 50 kan. Naik Betul. 50. Lepas tu berjalan kat atas langit. Kena ketuk dengan 40 kN. Tinggal 10. Tinggal 10. Lepas tu turun lagi. Okey. Okey. Kenapa dia jalan ke belakang? Okey, cikgu reverse. Okey. Cerita reverse ke? Lepas tu dia turun ke bawah lagi. Sebab apa? Dia masuk dalam bumi. Sebab 80 dengan kekuatan kita sebanyak 70 tadi tu. 10 kita ada kekuatan. 70 ke bawah. Naik balik. Naik ke atas balik. Lepas tu dia tolak 70 kan. Jadi cara nak lukis, ramai orang tak tahu lukis. Dia masa dia macam ni lah. Bermula dengan hidup, berakhir dengan mati. Betul. Panduan saya. Baik, cikgu. Okey, saya faham. Nak melukis dia senang je. Masa dia bermula dengan hidup, berakhir dengan mati. Simple Okey. je. Okey, boleh cikgu teruskan ke? Boleh, cikgu? Faham Boleh? ke? Pelajar-pelajar? Boleh? Ingat kan? Okey. Aisyah tu angguk-angguk tu. Okey, cantik. Boleh. Okey. Okey, contoh soalan kita satu lagi kita teruskan. Bagi kita dah mula dah macam dah lewat sikit ni kan. Okey. Kita tinggal lagi 10 minit untuk kita dah teruskan kita satu ni. Baik. Okey, ni soalan kiraan juga. Sama ya. Tapi soalan kiraan ni cikgu bagi jawapan siap-siap. Nak bantu pelajar. Tengok ni. Kita memang pelajar ada masalah nak mengira pada masa ni kan. Aha. Tadi kalau kita tengok kiraan kita ada satu rajah yang suruh kita kira jumlah tertulang. Maksudnya ni tertulang ni ataupun dia panggil reinforcement. Okey. Besi di dalam rasuk tu. Reinforcement. Okey. Tengok macam soalan engineering kan. Siapa yang pandai ni menjadi engineer. Oh. Okay. Sekolah engineer, school of Sekolah engineer. engineering mesti lah. Kita menjadi engineer. Itulah. Tapi itulah. Kalau saya silap jadi engineer. Apa tu? Engineer opera panggil engineer. Engineer? Engineer jadi engineer. Tak jadi lah tu. Harap tak jadilah. Tapi setakat hari ni, alhamdulillah, semua Alhamdulillah. jadi engineer. Wih. Ni engineer kira ni. Okey. Okey. Jadi panjang rasuk tolak dengan 2. Tempat semua formula dia lah. Dia dapat jawapan dia 18.57 sebab dia ada 4 tertulang. 2 belah atas, 2 belah bawah. Jadi 4 kali dengan 58 ni kita dapat 15. Yang ni bukan fokus cikgu. Fokus cikgu pada pelajar adalah benda ni. Jawapan tak diterima ni. Cuba kita tengok Afiq kan. Ini ada kesilapan lazim pelajar selalu buat. Lepas tu dia formula kat atas sama. Bawah ni pun dia tulis dalam bentuk metod dia pun sama. Lama dia asyik patah balik. Lepas tu dia macam sensitif lah. Cuba dekat tengok ni. Dia dapat 5.228 sini dapat 4.652. Ramai pelajar tak perasan. Dia tak perasan sebab di sini dia telah selesaikan masalah 60 dia campur dulu dengan 144 kali 2 ni. Baik. Dia dapat 348. Sepatutnya dia kena reverse. Cikgu ada masalah guna benda ni je. Tak pandai dia. Ni. Jadi maksudnya dia maksud dia 5,000 tolak dengan 60 ni. Di sini 60 dia kena selesaikan masalah 60 ni dulu. Tapi dia masukkan 348 terus. Tu dia tak dapat 5228. Sebab tu lah jawapan dia jadi salah. Jawapan dia salah. Lepas tu salah dia tak banyak. 16.52 ni 18.57 dia tak perasan. Jadi pada hari exam dia Allah sayang. Tapi kalau dia tulis formula dia dapat markah. Maksudnya dia boleh dapat markah dari dia tulis formula. Dalam kita punya cara pemarkahan untuk kertas satu ni, kita betulkan biasanya 3 markah tadi kan? Betul. Formula, method, answer. Method answer. Yes. Kalau method salah, answer salah, formula betul, dapat markah. Satu markah. Tapi ramai pelajar tak nak tulis formula. Dia terus kira saja. Betul. Lepas tu dia bagi jawapan, dua-dua salah dapat kosong. Jadi sebenarnya jalan selamat kita kena tulis formula. Tulis formula. Tulis formula. Kena tulis. Okey ke? Tulis formula, jangan lupa tulis formula. Baik. Ingat ya? Ingat. Okey, insya-Allah. Kita teruskan lagi. Okey, menukar kelihatan terbuka, logi rotan kumbahan. Ini ada satu logi tau. Logi rotan kumbahan mungkin Afiq tak pernah tengok lah. Mungkin tengok dekat luar tak perasan. Ya. Ini kelihatan dia lah. Ni dekat bandar-bandar selalu ada lah. Betul. Selalu yang Afiq nampak tu yang macam kolam. Mana yang dekat Ceras tu yang besar betul besar tu. Besar kolam tu kan. Yang bau dia pun harum kan. Harum. Dalam kereta pun dia bau. Betul. Kadang-kadang dia ada dia punya apa macam dia panggil stira apa legun kan. Legun dia tu. Macam tu. Itu pun sama. Tapi yang ni lain ni dia macam tutup. Lepas tu dia tanya. Jadi Raja menunjukkan lulusan kelihatan terbuka sebelum dua datang kumbahan. Nyatakan 2 kelebihan logi ini. Nama dia turas cucur logi ni. Apa nama dia tu? Nama dia turas cucur. Turas cucur. Dengar macam pelik sikit kan? Tapi itulah dia nama dia. Ini jawapan kita terima jawapan ni. Tidak memerlukan kawasan yang luas. Okey, dapat jawapan ke? Dapat jawapan? Dia dah rasa lega cikgu bagi jawapan. Oh, senang cikgu bagi jawapan. Senang cikgu bagi jawapan dah selaga. Selamat. Okey, sesuai digunakan di kawasan bandar. Tindak 2 kan? Jawapan bagi pelajar akan bagi jawapan macam ni. Kecekapan merawat kumbahan tinggi. Ni jawapan klise. Jawapan selamat nyawa lah, no comment. Jawapan macam ni lah. Kalau dekat kecekapan merawat kumbahan tinggi, semua ada kecekapan merawatan tinggi. Ya, betul. Kalau tidak, kenapa kita dapat sistem? Maksudnya logi ni ada pelbagai jenis. Berbagai jenis. Yang istimewa ada jawapan di atas.
untuk dia. Baik, itu jawapan istimewa untuk dia. Tak sesuai di kawasan bandar, tidak memerlukan kawasan yang luas. Istimewanya dia. Tapi dia mata tanah kumat adalah sesuai. Dia bagi jawapan semua jawapan-jawapan umum yang ada pada orang lain. Baik. Jadi elakkan jawapan-jawapan macam inilah. Jadi kalau kita sebagai engineer, jawapan kita mesti nampak mesti fakta. engineer. Kan tadi saya kata, fakta bukan auta. Jawapan engineer. Okey. Engineer, saya engineer ni. Engineer dah. Tak apa. Rezeki di mana-mana, Hafiz. Ya, betul, cikgu. Dia akan walaupun tak lalu kat sini, lalu kat lain. Baik. Banyak kita dapat sudut-sudut kita dulu memang buat terbaik dalam engineering ni, tapi akhirnya buat kerja yang lain. Betul. Itu namanya maksud di mana-mana. Saya ada kenal. Saya ramai kawan-kawan saya engineering. Ya. Yalah, kita pun macam nak lambat sikit ni. Boleh. Teruskan. Okay. Nyatakan nama 3 sistem perpaipaan air. Saya tutup balik. Bagi dia orang tak nampak. Okey, saya pun tak sempat nampak. Okey, siapa pula jawab kali ni? Ciang senyap dengan Ciang ni. Afiq, nak pilih siapa, Afiq? Boleh, kita pilih... Cikgu nak pilih siapa? Ciang lah. Ciang macam dia. Ciang, Okey. Ciang boleh jawab. Ciang. Okey. Lama cikgu tak dapat Ciang. Mute. Buka mic, Ciang tengah dengar lagu ke apa ni? Buka mic dulu. Buka mic, Ciang. Okey. Ada. Okey, ada. Okey, Ciang teruskan, Ciang. Oh, Ciang nampak handsome lah kali ni, Ciang. Okey, Ciang, apa jawapan Ciang? Cikgu nak tengok question set boleh? Nak tengok apa tu? Tengok question. Oh, tak nampak lah. Nyatakan nama 3 sistem perpaipaan bekalan air. Nyatakan nama 3 sistem bekalan air. Ya, water supply. Sistem hujung mati. Ya, betul, bagus. Sistem grid. Okey. Dengan sistem berjejaring. Okey, bagus. Bagus, Ciang. Cikgu ada harapan tengok macam Ciang ni. Tahun ni boleh skor A+ ni. Boleh skor ni, boleh skor. Okey, Ciang, tahniah Ciang, betul tu. Jawapan kita adalah sistem hujung mati, sistem grid dengan sistem berjejarian. 3 sistem. Kan? Baik. Tapi ramai pelajar jawab macam inilah. Jawapan tak diterima. Sistem hujung mati, sistem grid, sistem berjejarian. Kenapa cikgu buat macam ni? Kenapa ya cikgu? Macam sama. Macam sama kan? Okay, kenapa tak terima? Sebab ni jawapan dia adalah respon terhad. Kita dah ada garisan-garisan dia kan? Dia nak 3 saja. Dia pandai-pandai menambah. Sistem graviti. Tak, dia buat sistem graviti, sistem pump, sistem bam dan tekungan. Oh, nampak sama dah atas 3 tu. Nampak sama. Betul dah 3 tu. Dia pergi tambah lagi 6. Jadi kalau dia tambah tak dapat markah. Satu yang salah akan mematikan yang betul. Oh, itulah dia. Contohnya kalau dia katalah dia buat 3 kan, betul kan? Lepas tu yang keempat dia buat sistem graviti. Lepas tu dia buat 4 saja. Satu yang salah tu menyalahkan satu yang betul. Inilah dia punca kerana nila setitik rosak susu sebelanga. Kalau kini dia dapat apa? Dapat telur ayam merah kosong. Tak dapat jawapan. Tak dapat markah. Sebab dia tambah-tambah sendiri. Okey, faham. Jadi kertas satu tak boleh main-main. Tak boleh tambah suka-suka. Maksudnya kalau dia bagi 3 tempat lah kita tulis. Okey. Baik, cikgu. Okey, faham. Boleh ke? Boleh. Cikgu faham lah. Okey, faham cikgu. Dia kata cikgu hari nampak macam baik je. Saya nampak macam ni, sekolah cikgu disiplin. Oh, cikgu disiplin? Alamak. Faham lah. Hari ni cikgu senyum je. Depan TV, cikgu. Okey. Contoh soalan pergi kertas satu ya. Okey, ini soalan memang banyak lah. Tentukan, ini soalan benar palsu. Ini dia, benar palsu. Ini benar palsu. Jadi maksud dia budak boleh tanda lah benar atau palsu. Jadi kita tengok ni, kita baca ni, kita nampak sabut-sabut nak baca ni kan. Kadang budak-budak baca pun dia tak tahu juga. Sebab dia macam pening-pening sikit. Apatah lagi tak baca langsung. Betul juga. Memang tak tahu apa-apa. Memang tak tahu apa-apa lah. Macam cikgu Izzati tadi lah kan. Memang tak tahu apa-apa langsung tak tahu apa. Maka ada yang jujur. Langsung tak tanda. Jadi bagi cikgu, pasal dia itulah. Dia keluar exam dia tak tanda jawapan. Kita pun sedih. Kenapa? Sebab ada kejujuran lah. Ada kejujuran tak tahu langsung. Tak tahu langsung. Tak payah jawab. Jadi sebenarnya kita boleh tanda jawapan yang pertama ni benar, okey. Jawapan yang kedua palsu, yang ketiga pun palsu, yang keempat benar. Benar. Kita tengok jawapan cikgu. Jawapan ni kita dapati tak semua ada pada bahagian sebelah je. Kan? Betul. Tapi oleh kerana kita tak tahu langsung, panduan lah. Cikgu tak mengajar buat benda jahat tau. Cikgu dah tak baca langsung, memang tak ada pilihan. Baik. Cikgu cadangkan, kita tanda sebelah je. Tanda sebelah saja. Maksud dia kita tanda sebelah. Benar. Kalau kita tahu, kita tahulah. Kita tak tahu langsung, tak baca tajuk tu. Sebab kebiasaannya tajuk ni, dia bagi pada tajuk-tajuk yang sukar. Sukar nak fahami dengan ayat dia sebagainya, dia pening. Tanda sebelah je.
Jangan tak tanda langsung. Itu Jangan je. tak tanda langsung. Tapi ramai yang tak tanda langsung. Tapi pilih salah satu lah. Sama ada palsu sahaja. Terpulang kepada keimanan. Kalau nak bantu terpulang kepada keimanan. Malam tu kalau lepas tu main subuh, ya Allah ya Tuhanku bantulah kami ya Allah. Itu namanya keberkatan belajar tu. Ya. Tiba-tiba ada 3 yang sebelah benar, dia tanda belah benar. Oh alhamdulillah 3 betul. Okey, jadi cikgu, ini bahagian benar atau palsu. Kita dah selesai untuk kertas 1. Belum lagi. Belum lagi. Sikit lagi. Boleh. Teruskan. Okey, cuba lajukan ya. Boleh. Okey, ini pengukuran habis. Satu lagi last ni. Oh, kita lagi ada sikit lagi masa kan? Ada. Okey. Jadi ini kita nakkan kaedah pengukuran. Ramai pelajar dia tak faham ni. Jadi kaedah pengukuran kalau kerja bata, kerja konkrit, berbendul jalan, tertulang keluli ni, kita ada keluasan, isi padu, kita ada linear dan juga kita ada berat tau. Berat. Betul lah, berat tu untuk tertulang keluli, berbendul tu maksud dia yang jalan yang hitam putih tu. Ya. Kita gunakan linear. Isi padu ni kita gunakan pada konkrit. Kan kena ada panjang, kena lebar, kena tinggi. Betul. Pakai isi padu. Kita nak kaedah pengukuran. Tapi ramai pelajar jawab, unit pengukuran. Dia jawab macam ni. Okey. Tak, dia jawab, kerja bata kan keluasan. Dia jawab, meter persegi. Macam konkrit, dia jawab, meter padu. Maksudnya dia letak unit. Dia letak unit. Kita tak nak nyatakan unit pengukuran. Okey. Kita nak kaedah pengukuran. Kaedah. Dia bagi jawapan unit. Selalu laku. Dia minta unit, dia bagi pula kaedah. Itu tu nama dia baca soalan betul-betul. Baik. Okey kan? Okey, faham? Okey, sikit nak habis dah. Boleh. Ini kelemahan lah. Okay. Saya dah rangkumkan kelemahan-kelemahan dia. Yang pertama sekali kita mestilah ambil mudah ingat ya anak-anak. Cikgu bagi tahu ambil mudah soalan pengiraan. Tidak mahu gunakan kalkulator. Maksud dia tengok soalan pengiraan dia tu pakai congak je. Dalam macam kita ada square root dan sebagainya, macam mana kita nak square nak congak? Tak boleh. Kita pakai kalkulator juga. Memang dibenarkan masuk untuk kita satu pun. Guna kalkulator. Okey? Memberi jawapan tak lengkap sambil lewa. Macam tadilah, kelalaian kan. Tempat kerja dia tak tulis yang di bahagian hujung ni. Melengkapkan jawapan. Baik. Okey, tak pandai melakar. Ada soalan yang kena melakar tu. Budak engineering kot. Takkan nak buat jawapan yang melakar pun nak lukis gambar kucing jadi gambar harimau. Boleh dekat-dekat juga kan. Gambar kucing jadi gambar gajah. Jauh sangat tu. Jauh sangat. Okey. Okey, tidak ambil berat tentang unit atau unit titik perpuluhan. Titik perpuluhan kita mesti ada 3 titik perpuluhan untuk engineering survey. Ingat tu. Okay. Untuk ukur kejuruteraan mesti 3 titik perpuluhan. Untuk kita nak buat geoteknik ataupun kita nak buat structure 2 titik perpuluhan. Kita kena hafal tu. Tidak kita silap titik perpuluhan, kita kena potong markah. Ya. Dan last sekali tidak menjawab semua soalan seperti soalan padanan mudah. Yang tadi saya bagi contoh kan, benda palsu tu dia tak jawab. Okay, tidak suka menulis formula. Ingat tu, formula method answer 3 markah, tak tulis formula. Jangan tak tulis. Formula menyumbang markah juga. Menyumbang markah yang tinggi. Tidak baca soalan dengan teliti. Lain tanya, lain jawab. Cerita tentang apa itu fungsi asas. Baik. Dia jawab apa itu asas. Apa itu asas? Masalah juga tu. Okey, faham. Jadi kena faham betul-betul kehendak soalan. Faham kehendak soalan. Okey. Memberi jawapan lebih daripada ruang jawapan yang disediakan. Dia tanya, kita gunakan ini adalah diterima ataupun tidak. Hukum ni lah. Dia jawab diterima. Lepas tu dia bagi alasan di belakang tu, dia terbalik dengan diterima tu. Dia menambah jawapan, tapi jawapan tu menyalahkan balik yang diterima tu. Jadi tak terima. Jadi tak terima pula. Jadi jawapan tu kalau lengkap lah. Dia bagi jawapan lebih daripada ruang yang disediakan ni. Maksudnya kita buat ikut yang dia nak tanya lah. Jangan lebihkan. Baik. Dan yang terakhir. Ini pun sama. Memberi jawapan lebih daripada jawapan yang terhad. Lebih kurang tadi lah. Lebih kurang sama. Okey, boleh saya teruskan kan Hafiz? Boleh. Last dah nak habis dah. Boleh. Dah masuk kita 2 dah. Ya. Jadi okey. Tamat sudah kita 1. Ada soalan ke? Nak tanya cikgu? Pelajar Ehsan Syam tapi cikgu Fatihah tahu dah ada apa-apa nak tanya. Aisyah ada soalan? Alhamdulillah. Ada. Tak patah balik. Okey, Ihsan apa Ihsan? Alhamdulillah katanya. Faham? Alhamdulillah. Cikgu dah agak dah. Cikgu dah letak siap dah tu. Tak ada. Kan? Bagus. Kan? Fahamlah tu kan. Cikgu dah letak kan. Jadi, tahniah. Okey, kita dah habis kertas 1. Baik, cikgu. Ya. Nak teruskan ke? Boleh, cikgu. Teruskan terus. Boleh. Okey, terima kasih banyak. Teruskan dengan kertas 2. Boleh. Yang ni lebih mencabar lah. Kita dah tinggal lagi setengah jam takhir. Ni yang mencabar mencabar kertas 2. Ni memberi markah sebanyak 60%. Masa pun 2,5 jam ni. Baik, jadi sebenarnya pelajar akan lebih sebenarnya dua-dua kena fokus. Betul. Tapi sebenarnya yang kertas 2 ni lah. Kertas 2 ni 60% dia punya ni. Kita menyumbang sebanyak markah memang 100. Tapi wajaran kita 60%. 60%. Jangan tulis nama tidur. Tak ada.
Soalan jurutera kot. Mana boleh tidur tak kan. boleh. Bakat-bakat jurutera. Soalan 7 jawab 5 soalan. Jadi jenis item respon terbuka. Maksud dia esei lah. Esei dan juga hitungan. Okey ke? Okey. Boleh? Student? Baik, student di rumah? Okey. Okey, student di rumah okey. Boleh cikgu, boleh. Boleh cikgu? Boleh. Okey. Oh, Dia orang semangat pun nampak. pelajar cikgu semua Dia orang diam je. Baik, sebab dia orang selalu pergi. Hari ni kan BI. Bahasa Mungkin, Inggeris. tu dah mungkin nak suruh saya cakap BI kot. tak perlu cikgu. Tak perlu kan. And dah ketawa dah. Mesti dapat A+ pagi tadi. Okey ni, dia dah confident Dia dah. dah confident dah. Okay, N, pass is pass. Fokus je. Okey, fokus ya. Alright. Okey, format kita soalan kita 2 PKA. Kita ada bahagian A, kita ada bahagian B. Dan juga kita ada bahagian C lah. Yang ni yang menakutkan ni, bahagian C ni menakutkan. Oh. Persoalan masalah bahagian ketas 2 ni Afiq adalah soalan tanya lain, jawab lain. Soalan tanya lain, jawab lain. Dia orang jawab lain. Sebab dia orang jawab apa dia orang baca. Bukan apa yang soalan tanya. Yelah tu. Itu yang masalah paling besar sekali tu. Jadi cikgu ada kebat juga ke dalam Oh soalan? ada. Mesti ada. Dalam engineering mesti ada kebat. Dan ada jawapan-jawapan yang terbuka. Dan kita kena jawab di luar kotak. Maksudnya sebagai seorang jurutera kena fikirlah. Dia nak selesaikan masalah tu. Mungkin tidak dalam buku teks jawapan dia. Jawapan-jawapan yang logik sebagai seorang jurutera. Baik. Itu yang unik jawapan dia tu. Itu yang unik juga kertas soalan. Soalan pengajian bahagian A, kejuruteraan bahagian B, ni. kan. Okey, bahagian A pilih satu soalan. Bahagian B pilih satu soalan. Dan juga bahagian C tak boleh pilih. Wajib semua. Jadi kita ada 5 soalan lah kan? Betul. Macam Cikgu Izzati tadi. Perlu jawab 7 ke perlu jawab 5? Okey. Perlu jawab 7 ke atau Cikgu jawab tak 5? lagi ni. Cikgu nak tanya je. Jawab 5 cikgu, 5 saja. Okey, bagus, jujur. Jujur, 5. Jawab 5. Okey, betul jawab 5. Kan? Ya. Tapi kalau kita ada pilihan, kita ada masa yang lapar yang panjang dan kita ada keyakinan untuk soalan-soalan lain, pulanglah. Nak jawab lebih pun boleh. Kan? Kalau ada lebih setengah jam ke? Kan? Lebih setengah jam tu, jawab semualah. Jawab semualah. Okey, baik. Okey lah. Kalau lah, tapi utamakan 5 dahulu. Yang paling penting. Yang kita dapat jawapan paling tepat. Bahagian A. Aspek prosedur lah. Ini berkaitan dengan amali. Dia orang ada amali sebenarnya ada, Afiq. Oh, dah ada. Ada amali macam-macam. Dia orang ada amali kita macam membuat ujian pack salih. Kaedah pelarasan sementara ala aras. Ataupun dia bagi leveling lah. Buat ujian penurunan selam test. Ujian cube dan lain-lain amali berkaitan lah. Memang banyak dia orang punya amali. Biasa soal amali lah. Dan dia ada step kerja. Kena hafal. Kena hafal. Kena baca buku, kena hafal. Tak hafal, tak ada jawab. Ya. Contoh satu untuk kertas prosedur ni. Ini dia. Ini soalan dia. Panjang soalan dia. 16 markah, 4 markah. Ini namanya ujian cube ataupun ujian mampatan kita panggil. Dia tunjukkan sebagian peralatan digunakan untuk membuat ujian cube bagi menjalankan ujian mampatan. Ini kan saya tanya dia orang, bukan tanya dia orang. Tanya saya sendiri pun saya tak boleh ingat jawapan dia. Step dia tu. Panjang step dia. Panjang step dia. Panjang step dia. Ini jawapan dia. Tapi korang dah hafal belum? Anak-anak? Dah hafal? Ciang dah terangguk-angguk tu. Ciang angguk. Hafal? Hafal. Hafal. Aisyah? Oh, tak dengar suara Aisyah lagi. Aisyah hari ni dia mungkin tak tanya kot. Sebab selalu kan dia bagi kerjasama dalam cikgu punya PDPR. Hari ni dia macam bagi... Dia segan lah cikgu. Dia segan. Dia segan. Dia bagi laluan kat orang lain ya. Okey, ni jawapannya. Jawapan ni kita ada panjang sikit lah. Maksudnya kita kena hafal lah step tu. Acuan cube dan plat tapak dibersihkan. Nampak tak kerja engineer ni? Acuan dan plat tapak disapu dengan minyak. Plat tapak diapit pada acuan. Maksudnya banyak benda kita hafal. Jadi cikgu sebenarnya macam mana kita teknik untuk menghafal ni? Oh, kena ingat. Ini memang tak ada pilihan. Ini kita makan ada macam kepala ayat semua tak ada. Baik. Kita mesti kena baca buku dan kita ingat malam-malam tu. Ataupun melakukan latihan lah. Betul. Dia orang dah lakukan latihan dia orang ada amali. Jadi mereka dah biasa. Cuma malam tu kita baca balik, sesekali kita nak ingat balik step-step kerja tu. InsyaAllah boleh jawab. Baik. Tapi bukan ini saya nak fokus kan. Ada benda lain. Ada benda lain? Ada benda lain. Okey. Teruskan cikgu. Okey, soalan 2. Soalan ni kan pilihan kan? 1 dengan 2. Pilihan. Okey, cuba tengok soalan 2. Soalan 2 ni kita ada soalan satu kerja ukur. Kita pergi leveling instrument lah. Final instrument ni. Kita tengok nampak tak? Alat aras tu. Memang nampak jemplet sikit. Tak? Nampak tak alat kita punya soalan kita? Tak nampak. Tak nampak soalan? Oh, kagumnya. Dari soalan ni, Raja Dum menunjukkan profil kerja ukur aras daripada batu aras 1 ke batu aras 2. Kita ada dua tempat pindah, titik pindah. Satu titik pindah untuk alat aras kita ni lah. Jadi huraikan prosedur kerja ukur tu setelah perasan sementara alat di titik P. Maksudnya kita suruh buat ada di P, kita suruh buat perasan sementara alat aras. Dia tanya huraikan prosedur. Yang ni juga bagi tahu ni.
Soalan 2 ni pilihan dengan soalan nombor 1 tadi kan? Nombor 1 kita kena hafal. Nombor 2 kita tak payah hafal. Nampak tu bagi jawapan tu. Halakan alat aras ke staf di batu aras 1 dan dapatkan bacaan. Baik. Catat bacaan itu di ruang pandangan belakang. Semua jawapan-jawapan yang cikgu ambil di sini ni adalah apa yang cikgu tengok pada soalan. Oh. Nampak tak Afiq kan? Jadi jawapan dah ada dah dalam jawapan belajar. tu kita wujudkan daripada soalan tu sendiri. Daripada soalan tu sendiri. Okey. Jadi kita akan buat pilihan. Jadi untunglah. Maksudnya kita ada 1 dengan 2. Dan terbaik adalah 2 lah. Ini tahun yang sama ni. Ini yang sama? Jadi kita dapat soalan, kita fikir dulu. 1 ke 2? 1 ke 2? Oh, 1 ni kena hafal bagi fakta. Baik. 2, saya boleh dapat jawapan daripada soalan. Jadi pilih nombor 2. Cadangan. Cadangan lah. Okey. Tengok soalan dulu. Nampak jawapannya? Semua jawapan ni adalah dia membaca step daripada soalan itu. Itu dia punya panduan itu. Itulah cara dia. Baik. Maksud jangan tergesa-gesa sangatlah nak pilih soalan tu. Tengok, oh ni baca. Jangan. Tengok dulu. Sebab dia pilihan kan. Maksudnya ada juga soalan yang dapat membantu kita. Betul, ada soalan yang membantu kita. Dari soalan tu kita dapat jawapan. Ya. Okey boleh teruskan ke? Boleh teruskan? Boleh teruskan? Boleh. Okey, di rumah boleh? Jadi saya ingatkan ya. Kalau ambil exam nanti, kita pastikan kita tengok dulu soalan tu, kita baca dan kita fahami. Supaya kita lebih fokus. Jadi kita tahu yang mana lebih baik untuk dapat jawapan yang lebih tinggi. Ya. Okey. Itu soalan nombor 1, bahagian B. Bahagian A, bahagian B, soalan hitungan. Ini soalan ni memang sampai suka. Betul. Engineer kan? Engineer. Sebut saya number ni nombor 1 lah. Suka calculation ni. Dulu memang orang tak suka calculation. Sekarang ni orang suka. Betul. Malah kita tengok selalunya soalan ni yang dapat skor markah tinggi. Oh, jadi sebenarnya kalau dalam banyak-banyak bahagian hitungan ni ada adalah... orang suka, ramai. Tapi student ikut teori dia orang tak suka. Tapi secara betul dia orang suka. Oh. Sebab dia dapat markah penuh. Okey, tapi macam anda semua ni student-student bagi korang okey. Korang suka hitungan ataupun suka yang siapa bahagian suka hitungan? Siapa suka hitungan? Macam Fatihah? Fatihah suka hitungan? Fatihah suka dua-dua je. Dia suka semua. Dia anggut je. Dia anggut je. Aisyah okey? Hitungan? Aisyah okey? Hitungan? Ikut. Okey, kod. Ada kod ni bahaya sikit. Ada kod ni takut. Okey. Soalan 3 dan 4. Pilihan juga. Tapi biasanya orang jawab kedua-duanya lah. Sebab suka kan. Okey, soalan berkaitan dengan hitungan, panjang lah. Soalan struktur, soalan kitab optimum, soalan ukur aras, reka bentuk asas dan juga taksiran. Ramai orang suka. Ini bentuk soalan dia. Mungkin pertama kali juga Afiq tengok ni. Saya pertama kali ni. Jadi soalan dia gini lah. Ni. Tu tak boleh faham tu gambar tu. Tu gambar dia ada pandangan atas, di mana kita tengok leveling instrument ataupun alat aras. Dan juga kita baca staff dia baca Afiq tengok di perjalanan kita ada orang nak tengok dalam teropong tu. Betul. Itulah kita. Oh, itulah dia. Itulah dia. Engineering survey. Engineering survey. Ukur kejuruteraan. Jadi pelajar boleh faham ni. Okey. Daripada gambar ni dia akan baca, dia akan masukkan dalam jawapan dalam pembukuan seperti ini. Ni Mbak. Ni jawapan dia. Jawapan dia penuh dengan kiraan saja. Tapi apa yang cikgu nak bagi tahu di sini, daripada jawapan yang 3B ni, ramai pelajar-pelajar yang silap buatlah. Sebab dia tengok daripada macam alarah terakhir tu alarah awal ni kan. Negatif 1.330. Jadi dia selalu ambil jawapan yang besar tolak yang kecil. Kita tak nak yang tu. Kita tak nak jawapan besar tolak kecil. Kita nak kalau alarah terakhir tolak alarah yang pertama. Jadi kita dapat negatif lah jawapan dia. Itu satu pesanan nak bagi tahu lah. Takut ada orang silap buat jawapan. Yang kedua, kita tak nak formula sini. Itulah uniknya engineering. Cuba Afiq tengok. Plus minus 0.012 square root to D. Tapi kalau kita tengok dekat soalan, kita nampak meter, 220 meter kan jarak rantaian. Ya. Dekat bawah ni 0.22. Ini adalah unit kilometer. Kena ingat tu. Kilometer. Kena pesanan. Untuk ukur aras, kita mesti masukkan kilometer ke dalam kita punya formula. Dan jangan lupa tulis formula lah. Kan? Jadi, kalau kita masukkan dalam meter, dapat jawapan salah. Jadi jangan dalam kiraan jangan lupa untuk tulis formula dan apa paling penting untuk letak juga unit cikgu. Letak unit betul. Sebab kalau kita masuk sini, kalau kita masuk meter kita dapat jawapan lain lah. Oh dia sensitif Ya, dia sensitif cikgu. Okey, hebat lah. Dia suka sentap ni. Sentap ya. Okey, jadi kita buat kesilapan kita buat adalah 0.005 dan juga dia benar kita buat adalah 0.06. Jadi ramai yang buat silap. Baik. Maksud di sini lalat sebenarnya tu maksudnya kita buat kerja-kerja ukur tu kita buat salah. Kesalahan kita adalah 0.005 M. Afiq bayangkan kita buat teropong-teropong tu. M tu adalah meter.
Kalau kita convert ke dalam milimeter menjadi 5 milimeter. 5 milimeter. Kita tak boleh buat silap lebih daripada 5 milimeter. Tapi dengan jarak kita bekerja sejauh 220 meter tu, Betul. kita buat kesilapan yang dibenarkan, ralat dibenarkan dalam formula tu 0.006. 0.006. Ini cikgu nak tanya. Kan? Benarkah tak benar? Benarkah ataupun tidak dibenarkan? Cikgu cakap tadi tak boleh lebih daripada Tak lebih daripada ralat yang dibenarkan. ralat yang dibenarkan. Benar ke tidak benar? Benar. Benar. Tak, ralat sebenar kita 0.05. Ralat yang dibenarkan 0.06. Adakah diterima kerja ukur kita ni? Oh, diterima ataupun tidak? Tidak. Tidak. Saya pilih tidak. Itulah. Sebab lebih daripada 5? Saya nak tengok pelajar. Terima atau tidak? Pelajar? Semua gelak ya? Aisyah? Semua pun gelak. Terima. Terima. Okey Aisyah, kenapa terima? Sebab ralat yang dibenarkan adalah 0.006. Dia lebih tinggi dari ralat sebenar. Okey, betul. Bagus. Cuma jawapan cikgu agak terbalik pada awak lah. Tapi jawapan tu betul. Lagi sebab tu, kerja ukur ni boleh diterima. Kerana ralat sebenar yang kita buat tu, kita buat 0.005. Ya. Tapi ralat yang lebih kecil daripada ralat yang dibenarkan, iaitu 0.006. Dia bagi buat 6, kita buat 5. Itulah dia. Hafiz sekarang ni Hafiz rasa macam pening sikit sebab Hafiz tengok nombor. Sebab dia 0.005. Tapi kita bagi 5 mm dengan 6 mm. 5 mm dengan 6 mm. 3 titik perpuluhan. Kita buat salah 5 mm, dibenarkan buat salah 6 mm. Jadi terimalah. Maksudnya. Ramai pelajar dia keliru dia buat 0.00 tu. Faham? Baik. Memang nampak cukup confused kan? Nampak Hanya cukup confused. orang-orang Sebab saya first time nampak benda ni. Membuatkan saya confused. Hanya orang-orang tertentu yang memahaminya. Ya. Okay. Hebat orang-orang engineer ni. Jangan jadi engineer. Saya orang Penang sejati lah. Cuma isteri saya orang Perak. Jadi saya boleh cakap lah bahasa Perak sikit tu. Tu yang ada engineer tu. Ada nyonya. Macam tu pula cikgu. Baik cikgu. Okey, soalan 4. Soalan pilihan juga. Jadi kita teruskan. Soalan pilihan ini soalan jalan raya. Ya. Dia bagi satu persimpangan. Dia nak kira lampu traffic light tu. Berapa dia punya satu kitaran dia tu. Ditanya. Daripada sini, kita dapat jawapan. Tapi ini bukan fokus saya tau. Fokus saya adalah pada formula. Formula ni kita akan dapat sebanyak 68 saat. Baik. Maksudnya, satu kitaran tu daripada jalan simpang ni, 2 fasa. Daripada kita bermula fasa pertama sampai fasa pusing balik, mesti berlaku 68 saat. Dan kita kena jawab balik dekat bawah tu. Pak C, masa kedua ni boleh diterima kerana berada di antara 45 hingga 120 saat. Maksudnya pelajar ni kalau kita dapat 68, mesti dia kita... Tapi sampai pelajar dia terbalik. Dia dapat 68, dia kata tak boleh diterima. Tu tadi saya kata saya confused tu. Memang kecil rupanya jawapan kita ya. Tak boleh nak nampak. Ya. Tapi soalan ni pelajar-pelajar saya suka. Kan? Semua suka ni. Suka ke? Suka tak? Cang. Suka. Ehsan, tahun ni kalau keluar soalan ni boleh jawab ke? Boleh, insyaAllah boleh. Okey, bagus. N? Okey ke N? Soalan ni boleh jawab? Boleh. Tapi ini dua fasa. Kalau 3 fasa boleh? 3 fasa? Boleh. Ini 2 fasa. Kalau 3 fasa? Boleh. Boleh juga? Boleh. Bagus. Itulah. Dia ada 3 fasa. Dia ada 3 fasa. Tapi biasanya yang normal untuk kita sekarang ni 4 fasa lah. Hafiz dapat 4 simpang kan? Ya. Maksudnya pertama sekali hijau semua simpang pertama daripada utara. Lepas tu hijau kedua daripada timur. Lepas tu hijau semua daripada selatan. Lepas tu hijau semua daripada barat. Ya. Itu nama dia kitaran tu. Itulah dia kitaran. 4 fasa dia panggil. Ini 2 fasa soalan ni. Ini 2 fasa? 2 fasa dah awak sikit lah. Kena pergi tengah-tengah, tunggu orang tak ada, bawa corner. Kan dia jalan serentak. Ya, betul juga. Okey, faham. Aduh. Okey, kita teruskan dengan bahagian C ya. Bahagian C ni kita ada aplikasi pengetahuan ya. Jadi aplikasi pengetahuan ni kita sebenarnya dia bawa arah rendah lah. Soalan 5 kan. Maksudnya kalau boleh jawab ni senang je lah ni. Ni. Nombor 5, maksud dia soalan dia adalah aplikasi daripada apa yang kita ada dan kita bagi balik pada tempat yang baru. Contohnya kita ada sebuah rumah yang mengalami keretakan lah. Rumah ni dia letak tiang dengan dia letak rasuk tau. Soalan dia, terangkan kemungkinan punca keretakan pada segi aspek bahan binaan, penyediaan dan peletakan konkrit serta curing konkrit. Curing itu maksudnya pengawetan. Nombor 5, soalan senang. Soalan ni maksud dia, kita bagi soalan ni, pelajar baca buku dengan situasi yang berlainan. Jawab balik apa yang ada dalam buku. Dia punya fakta-fakta dia. Ni fakta-fakta seperti berikut.
Nampak 5A, punca keretakan rasuk dan tiang, simen terdedah pada udara. Kerusakan simen adalah kurang. Tengok jawapan cikgu. Apik boleh faham ke? Boleh, boleh. Saya Tengok. boleh faham. Bahan-bahan binaan, yang pertama simen. Kenapa dia tulis simen terdedah kepada udara? Kenapa dia tak tulis simen mesti mempunyai keharusan tinggi? Kenapa cikgu? Siapa boleh jawab? Siapa boleh jawab? Fatihah jawab boleh. Ini ataupun Aisyah nak jawab. Kenapa? Kenapa simen? Kenapa kita bagi jawapan macam ni? Aisyah. Tak dapat Aisyah, jawab. Aisyah boleh jawab? Aisyah nampak tak? Aisyah nampak tak? Aisyah tak nampak soalan. Tak nampak soalan? Soalan dia kata terangkan kemungkinan punca keretakan pada rasuk dan tiang. Ihsan boleh jawab? Ataupun Fatihah? Fatihah boleh jawab tak? Kenapa kita jawab soalan simen terdedah kepada udara? Tak boleh jawab. Ihsan? Tak boleh juga Ihsan? Simen terdedah. Kenapa dia jawab soalan jawapan dia macam tu? Simen sebab simen dia ada bancuhan dia benda letak. Simen terdedah pada Yang tu udara cikgu. okey, yang tu pun boleh lah juga. Tapi yang paling penting sekali kita nak tengok sekarang ni, kan? Okey, terutama sekali bagi di rumah, untuk kita punya soalan nombor 5 ni, kita kena faham. Soalan ni dia ada positif dan negatif dia. Yang tu yang paling besar sekali kesilapan dia. Contoh dia kan, dia kata terangkan kemungkinan punca keretakan. Kenapa dia retak? Jawapan tu adalah soalan adalah soalan negatif. Jawapan kita mesti bagi negatif. Baik. Itu jawapan kita. Simen terdedah pada udara, keluasan simen kurang. Contoh soalan positif. Terangkan bagaimana untuk mengelakkan keretakan itu daripada berlaku. Baru jawapan cikgu, simen mestilah mempunyai kerusakan yang tinggi, kan? Simen mempunyai kecaman kimia. Jawapan cikgu jawapan mesti positif. Maksudnya Maksud simen memberi tidak jawapan terdedah kepada udara. Jawapan positif kepada soalan positif. Jawapan negatif kepada soalan negatif. Baik. Tetapi siapa yang jawab soalan negatif kepada soalan positif ataupun sebaliknya, memang sia-sialah menjawab pada hari itu. Terbalik. Baik. Maksudnya keterangan jawapan itu mesti match, dia kena padan lah. Positif dengan positif, negatif dengan negatif. Itu jawapan dia. Itu cikgu nak tumpukan perhatian ni. Baik. Cikgu tak nak nanti jawab. Dapat soalan, baca malam tadi, terus jawab. Orang tanya positif, dia jawab negatif. Kan? Itu masalah dia. Jadi, tumpu perhatian terhadap konstruk soalan. Baik. Jawab apa yang soalan tanya. Okey, ya? Okey. Okey, cikgu. Boleh semua boleh? Semua okey? Cikgu harap pun boleh lah. Dekat-dekat sana pun boleh. Saya tak silap lah ya. Okey, ini jawapan seterusnya lah. Kaedah penyediaan. Kaedah penyediaan untuk B ni ada masalah sikit. B, penyediaan dan peletakan konkrit kepada binaan itu. Ramai jawab bukan bancuan konkrit tidak digabungkan sempurna, tidak menggunakan disebab estimen yang betul. Dia tak jawab yang itu. Dia jawab tentang menjalankan ujian-ujian sebelum dia belajar ni, ujian penurunan. Dia jawab ujian lain. Dia tak faham perkataan kaedah penyediaan dan peletakan konkrit. Okey. Soalan ni bagus sebenarnya dia. Sebab apa soalan ni bagus? Sebab jawapan dia akan dia hampir sama. Walaupun kita guna struktur lain. Contoh dia kata tahun ni ataupun tahun bila-bila nanti, keluar soalan tunjuk struktur juga, tapi rosak lantai ke, rosak dinding ke, tapi jawapan dia masih sama. Tu macam mana cikgu? Yang tu cuma terpulang kepada positif negatif soalan. Baik. Contoh dia kan, terangkan kemungkinan punca keretakan pada dinding itu, pada lantai itu. Mestilah aspek bahan binaan juga, tapi mesti bahan binaan yang sama. Jawapan dia akan jadi sama. Cuma soalan tu berlainan tapi jawapan sama. Faham tak? Faham. Itu kita teknik menjawab soalan tu. Jawab soalan. Kita kena tahu tentang konstruk soalan. Okey. Okey ke? Okey? Student okey? Okey, student. Saya yang tak okey ni. Sebab Afiq pertama kali dengar. Ya. Cuma dia orang dah tahu jawapan tu. Di rumah dia tengok, ini jawapan cikgu. Cuma dia tak kenal yang positif negatif tu saja. Baik. Nak ingatkanlah. Jadi perlu ingatkan. Okey, bahagian C, aspek teori ya. Jadi aspek teori ni, cuba kita tengok. Yang ni pun ramai juga yang penting ni, soalan nombor 6 ni. Lain tanya, lain jawab ni. Namanya penyelesaian masalah. Ada masalah kita selesaikan. Ya. Afiq tengok soalan ni. Soalan ni soalan hebat ni, soalan berbentuk kebat ni. Ni soalan jurutera. Baik. Kerajaan menyokong sebuah sistem perpaipan digunakan di sebuah kawasan perumahan. Sistem perpaipan sering berlaku masalah gangguan bekalan air dan air tidak bersih kepada pengguna. Maksudnya dalam satu kawasan perumahan ni air perlahan. Maksudnya dan dapat air yang tak bersih lah. Jadi dia tanya terangkan punca-punca masalah.
yang berlaku kepada sistem perpaipan itu. Cadangkan dan huraikan sistem perpaipan yang sesuai untuk mengatasi masalah itu. Nyatakan 2 jenis injap yang digunakan dalam sistem perpaipan yang anda cadangkan. Ini dia punya soalan ni lah. Jadi maksudnya soalan ni ada masalah. Bukan soalan ni lah, kes ini ada masalah. Kawasan perumahan ni air perlahan. Lepas tu pula air tak bersih. Itu kita cadangkan. Kita nak selesaikan masalah taman itu. Perlu cadangkan. Perlu cadangkan. Jadi pelajar kena tengok, kena fikir. Baik. Nak selesaikan masalah ni. Boleh ke? Macam mana cadangan Hafiz ni nak selesaikan masalah ni, Hafiz? Ini yang cikgu ada explain tadi, grid linear tu. Ya, pandainya cakap. Patut sekolah teknik dulu. Patut sekolah teknik dulu. Patut sekolah teknik dulu. Okey. Fatihah senyum ya, dia tengok Hafiz tu. Fatihah okey, Fatihah. Fatihah okey. Cang buat apa tu? Okey, Cang okey. Okey. Tengok jawapan cikgu. Baik. Jadi punca-punca masalah sistem perpaipan. Sistem perpaipan yang kita ada ni, yang kita nampak kat sini ni adalah merupakan sistem perpaipan, dia panggil nama sistem hujung mati. Sistem hujung mati maksudnya di hujung dia akan mati. Dan air dia diam je. Tu yang air dia tergenang tu. Lepas tu dia tak naik dia punya tekanan. Tak dapat ditingkatkan. Tekanan air rendah kerana air tidak dapat mengalir dari berbagai arah. Berlakunya endapan. Jadi maksudnya nombor 1 ni kita terangkan tentang punca masalah dulu. Baik. Tapi ramai pelajar dia silap. Dia terus cadangkan terus cerita. Tekanan air rendah, kena air tidak dapat mengalir dari berbagai arah. Sepatutnya menggunakan sistem grid. Dia bagi jawapan dalam tu. Faham. Jadi bila main tam B nanti, B dia tanya, cadangkan dan huraikan, dia pening. Dia kata B lah, tadi dah cadang dah. Dah cadang dah, nak urai apa lagi? Nak urai apa lagi? Jadi kita kena bagi tahu dulu punca masalah betul, itu, apa penyebabnya, baru kita cadangkan. Mula kita beritahu dulu apa masalah kita. Lepas tu baru kita beritahu cadangan untuk memperbaiki sistem tu. Jadi dan kini dia cadangkan sistem perpaipan grid. Hafiz kan? Baik. Semua hujung pipe bersambung nak terus sama lain pun kita beritahu sebab-sebab dia. Kan? Air sentiasa mengalir, air segar, bekalan air tidak akan terputus. Kan? Bekalan air tidak akan putus. Okey, tekanan air boleh dikawal sesuai digunakan pada kawasan perumahan terancang. Sebab ni ada taman. Jadi ni kawasan taman. Jadi dalam gambar tu sebenarnya kita dah boleh faham dah secara kedudukannya macam mana. Walaupun ada juga orang beritahu saya. Cikgu, ni soalan SPM kan? Tadi saya kawasan taman ni, takkanlah orang tu tak buat kajian kot. Takkanlah tidak ada local authority yang bermesyuarat. Takkan dia buat silap kot menentukan sistem. Betul tak? Betul. Tak logiklah taman kan? Tapi itulah dia. Kalau tidak, takkanlah wujudnya soalan macam ni. Faham tak? Faham tak? Okey. Jadi masa kita wujudkan soalan ni sebab logiklah kan? Untuk nak berfikir sebagai seorang jurutera. Okey, faham. Ada lagi tak, cikgu? Ada sikit lagi nak habis dah. Okey. Soalan nombor 7 ya, soalan paling penting sekali. Yang kita tak nak jawab. Kan 7 soalan. Okey, soalan last kali adalah soalan penilaian. Soalan ni maksud dia kita nak tentukan kesesuaian dalam sistem dia bagi. Ramai pelajar tak faham ini. Sebab apa tau? Sebab kita ada soalan dia macam ni. Di atas tu kita ada kumbahan. Dua jenis logi kumbahan. Yang pertama tangki septik. Yang kedua adalah lagun bawah udara, AB. Yang di bawah tu kita punya macam dia panggil satu situasi lah ataupun Nabi dia bagi kawasan penempatan. Dia cadangkan kawasan penempatan ni apa yang paling sesuai. Nak gunakan tangki septik ataupun nak gunakan lagun berudara yang Afiq nampak dari jalan yang tu kan. Lagun. Baik. Jadi itulah tentukan kesesuaian bagi setiap kaedah rawatan kumbahan. Ramai pelajar tak faham apa itu tentukan kesesuaian. Jadi jawapannya macam ni. Kena jawab kedua-duanya sekali. Okey. Maksud dia kaedah A tu tangki septik, apa kebaikannya jawab. Okey. Lepas tu kaedah B lagun bawah udara, jawab dia punya dia punya kelebihan dan sebagainya. Lepas tu kita kena pilih. Jadi dia punya hina kat bawah tu. Oleh itu kaedah A adalah sesuai bagi tangki septik. Ya. Kenapa agak Afiq sesuai? Kaedah A. Kaedah A. Kenapa tangki septik sesuai untuk kawasan sini? Untuk sebagai seorang jurutera ni, fikirlah walaupun tak jadi jurutera. Tak jadi engineer dah ni. Tak jadi engineer. Okey, mungkin untuk kawasan macam ni, tangki septik sebab apa tadi ya? Tadi saya ingat. Bantu Afiq, siapa nak bantu? Siapa nak bantu? Fatihah tolong. Kenapa sesuai tangki septik? Kenapa tangki septik? Tak dengar suara Fatihah ni.
Tak tahu juga. On mic, mute. Dia tak nampak gambar, Oh, dia tak mute kan nampak suara. juga. Dia mutekan suara, cikgu. Okay, tak apa. Okey. Dia sesuai untuk taki septik sebab taki septik ni macam rumah kita lah. Afiq faham tak kalau rumah kita macam kita ada taki kecil tu. Betul. Untuk yang tu untuk rumah individu atau persendirian. Jadi tengok gambar aja kita punya kawasan penempatan tu kan tak banyak rumah. Betul. Sesuai lah untuk taki septik. Oh, maksudnya persendirian. Persendirian. Macam lagu Lembut Udara tadi kan nak pakai ramai-ramai. Ya, maksudnya itu sesuai untuk kawasan perumahan. Baik. Jadi maksudnya kita tengok soalan kita dah tahu dah. Sekat 5. Oh, rumah jauh. Ini mesti tangki septik ni. Oh, saya tak nampak gambar. Tapi tak nampak gambar. Kecil sangat, minta maaf lah. Boleh. Okey. Jelas ke? Jelas. Tapi itu yang paling penting. Maksud dia kita kena ceritakan kedua-duanya sekali. Baik. Lepas tu baru kita pilih mana yang lebih baik. Okey. Lepas tu kan kita ada ni sambungan-sambungan dia punya jawapan ni lah. Tak apa, yang penting. Okey, yang terakhir kita ada panduan sikit lah. Jadi yang kita dua ni panduan dia, ingat kita dua ni penting 60% tadi cikgu beritahu kan. Ambil masa baca soalan dulu. Fahami dengan soalan yang jelas. Fahami kata tugas dia, huraikan ke, bincangkan ke ataupun jelaskan. Jangan silap. Baik. Yang kedua, jawab apa yang soalan sahaja. Okey, gunakan istilah kejuruteraan yang betul. Okey, maksud dia jangan guna terbalik. Macam kita turapan, kita gunakan turapan lah. Untuk jalan raya, jangan gunakan meletakkan dan sebagainya. Okey? Lepas tu kita bagi alasan. Yang alasan bentuk fakta mestilah berbentuk kejuruteraan. Maksud cikgu, ada pelajar ditulis tau. Kenapa gagal? Sebab dia kata jurutera makan rasuah. Jurutera makan rasuah? Tak ada. Dia bagi alasan yang tidak berbentuk fakta kejuruteraan. Kita nak alasan bentuk kejuruteraan dia. Baik. Dan? Okey. Minta maaf tadi tu lah. Tak apa. Tapi saya cerita mengenai itulah. Maksud dia, jawapan tu tak diterima pakai. Kontraktor menyeleweng dan sebagainya. Dia takkan jawab jawapan tu. Okey. Jadi kita tak terima. Baik. Kita nak jawapan berbentuk kejuruteraan dia. Okey. Cikgu, saya ada soalan. Okey. Ada soalan? Ada soalan? Apa silakan. dia, Ehsan? Ehsan. Cikgu. Ya. Kalau kawasan perindustrian kita kena guna legum berudara atau taki septik. Kawasan perindustrian. Yang tu itu Afiq dapat jawab asalnya. Ya. Kawasan perindustrian nak pakai tangki septik ke nak pakai legum berudara? Kalau saya pilih tangki septik tu. Tangki septik tak boleh lah. Tak boleh lah. Kan yang situ besar. Tangki itu kan kecil je. Apa pasal nak lakukan rumah kita yang kecil? Jadi kawasan perindustrian dia besar. Jadi ni, perlukan 2 hari dah penuh lah kot. Minta maaf Ehsan ya. Okey. Kita mesti gunakan legum berudara. Legum berudara. Okey. Jelas ya? Baik. Okey. Cikgu, jelas. Okey, thank you Ehsan. Baiklah. Bagus. Jadi cikgu ada kata-kata akhir buat student semua? Sikit lagi nak biar kita tahu ni ada benda-benda kita kena habiskan juga lah sebab dia tamat dah ni. Baik. Okey. Jadi kata-kata akhir saya itulah. Kata-kata akhir saya sebab kita pun masa dah tamat. Jadi semoga cemerlang dalam SPM buat yang terbaik. Ingat, jawab apa yang soalan tanya. Baik. Biar berfakta bukan auta. Ya. Okey, terima kasih Afiq. Baik, Jumpa terima kasih cikgu dan terima kasih juga kepada pelajar-pelajar semua. Jauh kita bawakan ni dengan cikgu-cikgu sekali dari Pulau Pinang. Jauh. Baiklah, selepas ini anda akan bersama dengan Wani Kerry untuk subjek pengajian kejuruteraan mekanikal. Betul ke? Betul. Kalau nak tahu betul ataupun tidak, jumpa selepas ini. Jangan ke mana-mana, semuanya dalam Road to Success SPM 2020. Okey. Didik TV KPM. Everyone, my name is Rebecca. I would like to wish all the SPM students good luck for your exams. Not forgetting my daughter, Darshantri N from Sekolah Menengah Teknik Tunku Abdul Rahman. All the best, Ma. The future is bright and beautiful. Love it, strive for it, and work for it. Okay?